menjadikan untuknya jalan keluar daripada berbagai masalah, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki zahir dan batin, dunia dan di akhirat, dari punca yang tak disangka-sangka. Lalu disambung, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baiklah Allah sebagai pergantungan hatinya. Jadi takwa itu hasil daripada tauhid uluhiyah. Tawakal itu hasil daripada tauhid rububiyah. Mesti seimbang. Tak seimbang, jadi rosak perjalanan jasmani dan rohani orang-orang mukmin. Sehingga tuan-tuan, ulama tasawuf menggambarkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu keseimbangannya digambarkan seperti dua sayap burung, kiri dan kanan. Burung itu boleh terbang dengan baik bila sayap kiri kanan baik. Andainya sebelah sayap rosak, patah apa, maka tentulah burung tak boleh terbang. Itulah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Apa yang saya terangkan ini tuan-tuan, makna dan maksudnya dari segi dari tahap syariat pada tahap ilmu. Oleh kerana Al-Quran itu, oleh kerana makna Quran itu berlapis-lapis tuan-tuan. Ada yang menyebutkan sampai 7 lapis. Tapi kita tak perlulah nak jelaskan. Kita malam ni jelaskan 2 lapis saja. Iaitu lapis luarannya dan lapis dalamannya. Lapis syariat, kedua lapis hakikat. Tahap pemikiran akal, satu lagi tahap pandangan kepahaman hati, yang selalu disebut dari sudut syariat dan sudut hakikat. Yang selalu memberi makna, menghuraikan kepahaman dari segi hakikat ialah ulama tasawuf. Kalau ulama tafsir biasanya ditafsirkan dari sudut syariat, tapi ada juga ahli tafsir yang memang juga dia seorang sufi, kadang-kadang ditafsirkan dari segi syariat dan ditafsirkan dari segi hakikat. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bila dipahami pada tahap hakikat, untuk mendapatkan kepahaman dari segi hakikat tuan-tuan, ini perlu mendapat hidayat daripada Allah secara langsung. Dapat hidayat daripada Allah secara langsung. Ataupun kita boleh gunakan pandangan ulama tauhid. Ada ulama tauhid yang
berpendapat bahawa kita mengenal Allah itu ada dua cara. Dua cara inilah, cara syariat dan cara hakikat. Tapi mereka menyebutkan dengan istilah secara samai dan secara zauqi. Mungkin tuan-tuan susah, tapi dua saja tak susah. Saya ulangi lagi sekali. Setengah ulama tauhid mempunyai pandangan bahawa kaedah kita mengenal Allah ada dua cara. Pertama, secara sama'i. Sama itu pendengaran. Jadi sama'i dibangsakan kepada pendengaran. Yang kedua, secara zauqi. Zauqi daripada zauq, artinya rasa. Jadi dari zauq, dari zauqi. Secara sama ini tuan-tuan, kita mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Kitab-kitab tauhid kita baca, ya, kita belajar daripada ulama tauhid. Seperti yang kita lalui dari sejak sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, dan sampai bila-bila banyak kitab-kitab yang kita baca. Ini secara samai. Yang kita dapat apa? Ilmu tauhid. Jadi itu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita boleh faham secara samai. Yang kita dapat ialah ilmu yang berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, secara pada peringkat syariat. Adapun mengenal Allah secara zauqi, dia tidak guna kitab. Tidak guna kitab, tidak guna kitab-kitab tauhid, tidak guna syarahan-syarahan. Guna apa dia? Guna menggunakan amalan, iaitu zikir dan tafakkur. Menggunakan amalan zikir dan tafakkur. Tapi bukan sembarang zikir. Zikir dan tafakkur yang dikenali dengan zikir dan tafakkur darajat. Zikir darajat. Kenapa dinamakan zikir darajat? Karena bila kita amalkan akan meningkatkan derajat ilmu kita. Daripada ilmu kepada ma'rifah. Jadi secara zauqi itu kita akan dapat makrifah, dan makrifah itu Allah sendiri yang menyampaikan. Cuba kita ingatkan, Rasulullah di Isra' Mi'rajkan. Tujuannya apa dia? Dalam ayat pertama surah Isra', linuriyahu min ayatina. Supaya untuk kami ajarkan terus, ya, ke dalam roh, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada rahsia-rahsia kami, ya, yang ada di alam malakut. Jadi ilmu yang tak boleh disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu disampaikan sendiri oleh Allah dalam perjalanan pergi balik itu. Ilmu inilah yang dinamakan makrifah. Jadi kita juga gitu, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi di peringkat akal, di peringkat syariat kita dah tahu, kita baca buku keterangan. Tapi secara zauqi untuk mendapat makrifah ini mestilah menggunakan
apa amalan zikir dan tafakur. Sebab itulah antara peranan zikir dan tafakur yang penting ialah zikir dan tafakur itu meningkatkan ilmu daripada ilmu kepada makrifah, meningkatkan iman kepada yakin, meningkatkan amal kepada ahsanu amala. Ada tiga ya. Zikrullah dan tafakur peranannya yang penting meningkatkan ilmu ke tingkat makrifah, meningkatkan iman ke tingkat yakin, meningkatkan amal ke tingkat ahsanu amala. Kita dengar bang sebentar, nanti kita sambung.